إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صل على محمد. الصلاة القائمة حتى سيدنا محمد الصلاة. الحمد لله القائل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin, tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat berkumpul pada hari penghulu segala hari ini. Dengan itu, mimbar menyeru kepada diri saya sendiri dan pada semua para jamaah agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala titah perintah Allah
serta meninggalkan apa jua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Api Kemarahan. Hadirin tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam ayat 134 surah Ali Imran yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi telah menjelaskan kepada kita bahawa sifat menahan marah dan sifat memaafkan kesalahan orang lain adalah suatu amalan kebajikan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah ialah salah satu sifat tercela yang perlu dijauhi oleh umat Islam. Hal demikian adalah kerana ia boleh membawa kepada kesan negatif dalam kehidupan manusia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyatakan bahawa marah itu merupakan nyalaan api yang bersumberkan daripada api Allah Subhanahu wa taala yang menjulang tinggi sehingga naik ke ulu hati, lalu timbul sifat marah. Orang yang dipengaruhi sifat marah mempunyai hubungan erat dengan syaitan. Ini kerana syaitan laknatullah telah berjaya menarik urat sarafnya melalui tipu daya syaitan sehingga boleh menyebabkan seorang itu berubah wajahnya kepada kemerah-merahan, matanya berapi-api, kemerah-merahan, dan ada sebahagian orang boleh bertindak kasar terhadap apa jua yang ada di sekelilingnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahawa seorang lelaki berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah kepadaku wasiat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Jangan engkau marah. Baginda mengulang ucapan tersebut beberapa kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sifat marah sangat besar kesannya dalam kehidupan kita. Bukan sahaja kepada orang yang dimarahi, malah turut dirasai oleh si pemarah itu sendiri dan orang yang ada di sekelilingnya juga. Emosi yang dimarahi mungkin akan terganggu. Lebih-lebih lagi jika dimarahi secara membuta tuli. Orang yang dimarahi akan menyimpan dendam selama tempoh tertentu. Malah lebih teruk lagi akan membawa kepada persengketaan, permusuhan serta putusnya hubungan persaudaraan Islamiah dan wataniyah. Orang yang memilih bersikap marah dalam ucapan dan percakapan, dalam perbuatan dan tindakan, akan membuat keputusannya secara melulu. Berkemungkinan keputusannya itu menjadi salah dan menzalimi serta menyakiti orang lain. Akibatnya kemusnahan dan kerugian yang akan berlaku. Ianya dapat membakar persahabatan. Hubungan persahabatan akan renggang. Institusi kekeluargaan juga renggang. Institusi masyarakat dan keluhuran bernegara. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Api kemarahan adalah tempat duduknya syaitan laknatullah yang akan menyemarakkan tindakan dan kata-kata kesat serta kotor kepada si pemarah. Akan membawa kepada ucapan yang tidak baik, memaki-maki serta mencerta serta dan menyumpah serana. Malah lebih hina lagi, api kemarahan boleh merebak sehingga bertindak seorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketetapan syarak serta mengundang persepsi buruk Islam sebagai agama tertinggi dan Islam sebagai cara hidup.
Contohilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyalurkan ketegasannya sehingga baginda dilihat marah apabila perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh seseorang. Larangan Allah Subhanahu wa taala pula dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir bersama rombongan perjalanan. Terdapat dalam rombongan tersebut seorang wanita Ansar. Dalam rombongan itu, wanita Ansar itu telah memaki-maki serta memarahi untanya yang malas untuk berjalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kemarahan wanita itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh ahli rombongan itu meninggalkan wanita Ansar itu di situ. Demikianlah halnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar tidak bersifat sombong dengan suka-suka bersikap marah kepada orang lain. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatah ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya hanya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang kafir yang memusuhi Islam sahaja. Justru ayat itu menyatakan kepada kita bahawasanya hendaklah kita saling jaga sesama Muslim dan juga yang bukan Muslim selagi mana mereka tidak mencabar atau memusuhi Islam. Apa yang baik ialah memilih marah yang selari dengan kehendak hukum dan agama Allah, kena pada tempatnya dan dibenarkan syarak. Bukanlah meluahkan sifat marah itu kerana nafsu dan kesombongan. Yang dimaksudkan dengan marah dalam urusan ini adalah dalam urusan berkaitan kepentingan beragama dan perlu dalam tata caranya dikawal agar ianya tidak menjadi seperti api yang marak yang memusnahkan diri dan orang lain. Inilah sikap yang paling terpuji. Ketegasan dan marah hendaklah sentiasa dalam kerangka menjaga kepentingan agama dan maksud pensyariatan adil, berhikmah dan berhikmah. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terdapat beberapa cara yang Islam ajar kepada kita untuk menahan daripada kemarahan meledak dalam diri kita. Yang pertama, apabila kita rasa marah, maka segeralah kita berwudu. Ini seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud daripada Atiyah bin Urwah As-Sa'di radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat marah itu datangnya daripada syaitan dan sifat syaitan, dan syaitan dijadikan daripada api, dan sesungguhnya ianya dapat dipadam dengan air, yakni air wudu. Maka apabila seorang itu berada dalam keadaan marah, maka segeralah ia berwudu. Cara yang kedua, apabila kita rasa marah, ingin marah, maka segeralah kita mengucap ta'awuz, yakni meminta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan marah itu. Berbanyak ta'awuz ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf pada ayat 200 yang bermaksud, dan kalau engkau diperdayakan oleh syaitan dengan sesuatu tipu daya, maka banyaklah kamu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanyalah Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cara yang ketiga untuk menahan daripada kemarahan kita, yakni dengan kita mengubah posisi berdiri. Apabila kita berdiri,
maka segeralah kita duduk. Dan jika belum lagi reda kemarahan itu, maka daripada posisi kita dalam keadaan duduk, segeralah kita berbaring. Ini bertepatan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Dan jika ia marah dan marahnya hilang, maka itu yang dikehendaki. Dan jika tidak, maka hendaklah ia segera berbaring. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Oleh itu, kemarahan perlu diurus dan dibuang dengan sering melakukan sifat-sifat mahmudah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati intipati daripada khutbah yang dibacakan sebentar tadi. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjauhi sifat mazmumah yang boleh mencetus sifat marah seperti sombong, tinggi diri, menghina orang lain, suka bergurau senda secara melampau, dan suka perbalahan. Yang kedua, umat Islam hendaklah memiliki sifat marah yang bertepatan dengan anjuran agama Islam dan kena pada tempatnya yang betul. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mencontohi ketegasan yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinyatakan di dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, berjihadlah, yakni bersungguhlah kamu menentang orang-orang kafir dan orang munafik serta mereka bertindak kasar terhadap Islam, dan sebenarnya tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah At-Tahrim ayat 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمته هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تيسر لنا عمورنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزق من حيث لا نحتسب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta untuk terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor, khususnya dalam mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat, adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan salat berjemaah di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qadimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية
وبحفظ وقايتك الصمدانية ملكنا سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kepada kami begitu banyak rahmat dan keberkatan serta nikmat daripada-Mu, serta kemudahan-kemudahan yang lainnya. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Bantulah kami dalam sentiasa mentaati-Mu ya Allah. Jauhilah kami dan anak-anak kami daripada segala musibah dan mara bahaya, terutamanya musibah iman ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami dari balak bencana dan wabak penyakit COVID-19 ini ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'i wal bala'i wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan saf, pastikan saf hadapan diisi terlebih dahulu. صلي فرض الجمعة ركعتين. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله الذي فطر السماوات وفي الأرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن
الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعوناك يا الله فاستجب لهم دعاءنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبات علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اصرف عنا والمسلمين عن هذا الوباء وقنا شر الرداء، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.